Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ma taufiqi wa lantisamiya illa billah. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa tawaffana muslimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Al-Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tama-tamanya syukur kita pada Allah. Dengan izin dia, dengan rahmat dia, Allah himpunkan kita pada malam ni. Walau macam mana pun kita istiqamah lah. Ustaz ada tak ada, kita terus mengaji, kan? Setakat mana kita dapat, yang tu je, kan? Allah bagi takat tu je. Di kalangan sahabat Nabi mengaji dengan Nabi sikit aja, tapi dia kuat beramal. Contoh Sayyidina Umar tu sendiri, dia tahu kata kelebihan surah Al-Baqarah, boleh jaga diri, boleh halau syaitan. Rumah dia satu syaitan pun tak singgah, rumah dia satu syaitan pun tak boleh duduk. Nak kuatkan diri dia dengan Allah, apa dia buat? Dia baca surah Al-Baqarah, menghayati surah Al-Baqarah, hafal surah Al-Baqarah, dia ambil masa 8 tahun. Surah Al-Baqarah saja. Kita bulan betul dah mengaji sikit, tapi dengan sikit tu amalan kita cantik. Sikit tu amalan. Yang paling penting sekali kita istiqamah. Yang paling penting ini kita istiqamah. Tak mana ada kuliah kita nak duduk. Tak mana ada himpunan orang-orang yang ada ciri-ciri kesolehan, orang yang ada kebaikan, tak nafikan. Walaupun dalam masjid ni ada penyanga, ada yang mai cuci curi slipper, ada yang mai curi ayat Zamzam, ada yang mai curi coklat RM3, kan? Macam-macam fashion ada. Tapi walau macam mana tempat pun dia tak boleh, kita tak boleh bandingkan tempat atau muka bumi ni, tempat macam mana pun dia masjid ni berlaku, tapi dia masih lagi tempat yang paling baik di atas muka bumi Allah Ta'ala. Yang tu kita kena letak. Kita main tang sini, walaupun kita main tang sini, di antara rumah kita dengan tang sini, tak lain letak bukan sini adalah lebih baik. Abdullah bin Abbas sama buka bab berkenaan dengan semaya. Tahu? Tengok sini Abdullah bin Abbas kata apa? Ni kena dengan aku kena dengan semua penceramah. Tak mana dia? Abdullah bin Abbas buka Ustaz, tunjuk kat depa. Bab semayang muka surat apa nama? 120 apa ke? Dia kata la solata, okey. Bab berkenaan dengan solat berjemaah dan imam. Sajalah kita tengok-tengok, okey. Muka surat 209 sajalah kita perhati, kita tengok, okey. Nak kata tempat kita ni bagus, maka kita boleh duduk dan sini, mai dan sini pun ya Allah dapat pahala itikaf ke masjid. Bagi setengah Imam Syafi'i, sama ada tempat tu memanglah kebanyakannya ulama kata sembahyang tempat sembahyang Jumaat itulah buat dia tempat nama tahiyatul masjid. Ada mengatakan kalau tempat sembahyang Jumaat sekalipun tapi dia bukan masjid, dia tak ada tahiyatul masjid. Tapi walau macam mana pun kita masuk, kita sembahyang, kan? Sajalah masuk, kita sembahyang. Biar tengok daripada sini Abdullah bin Abbas atas dia kata apa? Ni untuk ustaz dulu. Nampak tak? Bahasa kami ni tahu banyak maklumat, tapi ada benda belum lagi kita bergenjak buat lagi. Kelemahan kita lah. Abdullah bin Abbas kata apa? Ani Nabi SAW qala. Abdullah bin Abbas ni kita tak lain dan tak bukan kita tahu Nabi mendoakan dia kefaqihan dalam agama, kecerdikan dalam agama ada kepala otak dia. Kalau Nabi dia berdoa dekat sepupu dia ni, alim masalah, alim dia minta, reti masalah agama. Kita pun kalau kita mengaji, kita mengaji, kita tahu kita alim bagus, maka beramallah benda tu. Kalau kita dah tahu dah, beramal. Nampak dah, kita rasa seronok, wah aku dah tahu benda-benda, aku tahu dah. Daripada Nabi, tentang Nabi SAW, Abdullah bin Abbas kata, aku nak tahu macam mana keadaan Nabi, sifat Nabi. Dia kata man sami'an nida. Nabi kata mana-mana orang yang boleh dengar azan, mana-mana orang boleh dengar azan,
Dia boleh dengar azan, falam ya'ti. Allah panggil dia, Allah panggil dia, Allah panggil dia, Allah panggil dia. Dia tak boleh mai. Falam ya'ti. Tuhan kata, ya ibadi, kami munadi, berapa kali aku panggil Dia kata kat sini, man sami'an nida, mana-mana orang boleh dengar azan, panggilan aku. Falam ya'ti, dia tak mai. Dia tak mai. Bila aku panggil, dia tak mai. Allah kata, fala salata lahu. Seolah-olah dia macam tak semayang. Ni nak cerita orang ni, Allah panggil dia semayang di rumah, dia semayang atas flat, dia semayang di belakang masjid. Dia tak boleh main masjid, dia tak boleh main surau. Allah panggil dia semayang di rumah. Nabi kata apa? Nabi kata fala salata lahu. Ni fatwa daripada Abdullah bin Abbas. Walaupun Nabi tak keluar fatwa ni, Abdullah bin Abbas keluar, ulama kata ya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal Nabi kata apa kefaqihan, apa kecerdikan yang keluar daripada mulut Abdullah bin Abbas, semua daripada aku. Satu hukum dia adalah marfu'an, hukum dia bukan mauqufan. Hukum dia adalah hukum yang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal dia cerita, dia kata anin Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, maka dia kata fala salata lahu, seolah-olah macam tak ada sembahyang bagi dia. Pasal kita sembahyang di rumah, kita dapat satu pahala. Kita tolak apa ke, tolak satu jadi kosong. Pasal tu dia kata macam tak semayang. Tapi hamai tak sini, walaupun 10 orang, 20 orang lah kata dalam surau, 2-3 orang, ataupun hamai seorang sekalipun tak ada orang, niat berjemaah. Yang nak semayang siapa? Ibadika salihin, hamba Allah yang soleh, malaikah. Kita mai di masjid, tak ada siapa di masjid tu. Semua anak Qaryah tak mau main jemaah, kita saja main. Yang duduk di dalam rumah Allah Ta'ala, ibadika salihin, hamba Allah yang soleh, malaikah. Kita semayang dengan malaikat. Ya. Bila kata apa kat sini, fala salata lahu, seolah-olah macam tak semayang. Pasal semayang berjemaah ni 27, ada mengatakan 25. Tolaklah 5, masih ada lagi 22. Dia tolak satu je, untung habis rebah, pom tak ada. Kita lok-lak macam mana tergedit-gedit dalam macam sini. Saat ni tengok orang tu, saat ni tengok kaki dia, saat ni tengok dia tu korek hidung, semua cukup lengkap. Kita nak tengok orang lah. Sementara nak habis semayang ni, tolak pi, masih ada lagi. Semayang kita tu ada makna lagi. Pasal Allahu Akbar kabirah, illa min uzrin, kecuali orang tu uzur sangat-sangat. Orang tu uzur sangat-sangat. Nabi, sahabat Nabi yang buta bertanya kat Nabi, Rasulullah aku buta, aku kena cari orang tolak aku buat baru aku pun, ya Rasulullah macam mana keadaan aku? Nabi kita hang dengar azan dah, hang dengar hampir Nabi kita. Oh ya Allah, nampak dah tu, menunjukkan betapa besarnya ya Allah, ketumbuhan iman akan bermula di sini. Kita jangan kata diri kita iman kalau sekiranya panggilan semayang kita ada di rumah lagi, termasuk aku sekali. Nampak tak? Tu bila kita tahu macam tu, kita tahu, oh ya Allah, nampak tak? Kita kena baikilah. Walaupun ustaz buat kesalahan tu, kebenaran apa kena ni. Tak semestinya orang ceramah tu ya Allah segala-galanya. Kadang orang yang dengar ni lebih baik daripada orang ceramah. Allah boleh bagi kat dia ilmu, tapi Allah tak boleh bagi kat dia untuk dia beramal. Orang tu dengan sikit dia dengar ilmu, dia boleh beramal. Ada faham ke cakap? Uzur ni ya Allah Tuhan dengan arti kata terlentang, sampai tak boleh bangun, tak boleh buat apa. Kalau kena potong sikit kaki pun dia kena mai. Kan? 1 jari, 2 jari, 3 jari pun dia kena mai. Ada faham ke cakap? Oh, nampak Nabi kata selagi mana boleh merangkak mai, kecuali dia illa min udhrin, duduk aja. Duduk ham dah. Ayat mata masa tu meleleh, dia menangis, teringin nak pergi masjid tak dapat. Tuhan kita dulu aku panggil, hang tak teringin. Dah duduk atas katil macam ni, baru hang teringin nak pergi masjid, baru hang nak pergi surau, baru hang nak teringin rumah aku nak, baru hang tahu kata rumah hang tu tak elok bagi hang, yang tempat yang hang sakit macam ni di sini, baru hang nampak nak. Tapi saat tu tak ada siapa nak bawa hang mai dah.
Betapa rugi kalau hidup ya Allah menyesalnya kita, sakitnya kita dalam keadaan tak sempat ya Allah menghadap Allah di rumah Allah Ta'ala. Kita berada dalam keadaan kesedihan, ayat mata duk menangis ni. Pasal kita nak main di masjid tak boleh, nak main surau tak boleh. Tumpang kita boleh main, kita boleh bawa anak pinak kita kata Alhamdulillah. Kita bapa yang semayang, kita usung 3 orang anak kita. 3 anak ni pahala main balik kat mak bapak dia. Apa lagi mak? Kita buat main mereka semua ni, semua anak-anak punya pahala walaupun dia tak tahu. Dia langut mamak tu, kerja dia kena tunggu pukul 9, habis kulat nak beli coklat saja dia matlamat dia. Mempada. Tapi macam mana dia pun ya Allah kita buat main. Ketiga anak yang kita usung di surau di masjid ni pahala tu nak dapat pada mak bapak dia. Ya Allah ya Tuhan, Hang tolonglah bagi satu ilmu dekat kami, ilmu yang betul-betul berkat supaya kami beramal dengan ilmu ya Allah. Kami tak mau yang kami ni ya Allah boleh bergalah saja kitab ke hulu ke hilir, kami tak nampak pun kami ni orang yang melaksanakan ilmu-Mu ya Allah. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala. Ustaz pun bimbang dengan diri Ustaz juga kan. Sama-sama. Mari kita baca tentang sahabat Nabi ni, yang umur dia kita kata 72 tahun dah dengar cerita. Betul? Bila kita dah baca hadis walaupun 2-3 kali, Allah mamak tu dia ulang. Kalau ulang aku tanya boleh, hamba jawab. Hamba dak. Ya Allah, walaupun dia ulang nak bagi peringatan kat kita. Kadang-kadang benda ceramah ni kita dengar benda tu sama, benda ni sama, tapi nak bagi motivasi, kita ni kerap lupa. Sahabat Nabi ni umur dia ya Allah 72 tahun. Bapak pada pencen dah. Sampai Tuhan tanya dekat dia, ya Allah Tuhan tanya dekat dia. Tapi pintu hati dia langsung tak terbuka dengan agama. Walaupun mikrofon boleh masuk rumah dia, boleh masuk flat dia jadi pekak. Dia tak jadi apa, hang ceramah lah macam mana, hang buat lah macam mana, dia tak boleh. Orang macam ni kita tengok, kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan dia mati, satu malapetaka ya Allah bagi. Bala tak? Bala. Kita duk tengok, duk elok saja ya Allah, kita duk azan duk bunyi, permainan tak habis lagi di antara kuning campur dengan merah dia lawan. Ada faham? Kita kata ya Allah ni malapetaka. Orang yang buat ni bukan orang lain, bangsa kita sendiri. Kadang dekat dengan masjid, sebelah masjid ada kedai makan. Ramai di kalangan kita ya Allah sebelah masjid tu duk makan, azan maghrib dia tak peduli. Tuhan kata apa? Bangsa hang yang aku bagi agama, apa hang buat dekat agama? Aku nanti bagi satu kaum selinap dekat apa? Sallatu alim qaum bidhunubihim. Asal daripada dosa-dosa hang, aku akan bagi satu puak selinap dekat hang. Apa duk jadi? Tanah hang dia ambil, dia buat. Hang jadi kuli duk keliling tu, duk tengok depa masuk keluar dengan harta kekayaan aku bagi kat depa. Aku tak mau bagi kepada hampa ni. Depa walaupun macam tu, depa ada sikap yang kebaikan aku nak lungguk kata Allah. Semua kebaikan aku lungguk pada depa walaupun kafir. Hang aku bagi Islam, suruh jaga agama. Hang jaga agama aku nak bagi dunia ni dekat hang. Hang jaga agama, dunia nanti mai, akhirat nanti mai. Tapi hang duduk di dunia aku, hang lupa akhirat aku. Aku tak bagi dunia dekat hang, akhirat aku tak bagi. Pasal hang kategori orang yang ada agama. Apa yang Allah duk cerita kat kita benar ada benar. Kita duk jaga sepelik Allahu Akbar, apa dah jadi puak kita ya Allah bela untuk hidup Melayu. Dia sampai ke kiamat Melayu akan mati kalau Melayu tak angkat agama. Melayu tak sayang dekat agama, Allah tak bagi apa. Allah bagi nikmat yang besar, orang Melayu automatik jadi Islam dulu. Lah ni orang Melayu dah jadi caca merba dah. Ada faham caca merba? Itu dalca macam tu jadi. Ayo. Bangkit macam di sini. Kita tengok hadis Nabi SAW. Nabi kata apa daripada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala. Mata ustaz tak nampak, ustaz bagi baca aja. Daripada Abdullah bin Abi Aufa, dia salah seorang sahabat Nabi yang umur dia lanjut.
Riwayat mengatakan umur dia 72 tahun, nampak pun tulis kat tepi-tepi tu. Kadang aku tengok buku hampa tak tulis apa pun, kira hampa ni alim dah. Kira boleh hafal, ya Allah. Pasal buku ni pernah kena beli dia punya apa nama Hawamish di bawah tu, dia cerita buku ni tak ada. Sekali-sekala dia cerita siapa dia, kita kenal lah dia. Kita, siapa orang tua ni? Dia umur sampai 72 tahun, bapak pada pencen lagi. Dia mai dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku dengar kata, ya Allah, nak semayang ni kena baca surah Fatihah. Aku dengar kata nak semayang ni kena baca surah-surah, ya Rasulullah. Aku apa pun tak tahu, Fatihah pun tak tahu. Nabi kata, tak tahu apa, memang aku tak tahu apa langsung, ya Rasulullah. Dia mai, dia mengadu dekat Nabi. Pada masa tu dia insaf nak jaga semayang. Apa Nabi kata kat dia? Ista'inu, minta ampun dengan Tuhan. Istaghfiru, minta pada Allah. Nampak, minta pada Allah. Istaghfiru, ista'inu billah. Minta dengan Allah, bertobat dengan Allah balik. Lepas tu Nabi kata, summa istaqamu, lepas tu hang istiqamah. Nabi tak pernah kata kat dia, hak 72 tahun hang buat tu, lepas maghrib hang kena qada maghrib, lepas isya hang buat isya. Nabi tak pernah kata macam tu. Nampak tak? Pasal tu hukum hakam ni, setiap benda yang kita nak keluar, kita nak kata lepas maghrib kita kena baik, pasal kita ada hutang dengan Tuhan. Ramai di kalangan sahabat Nabi terhutang dengan Allah Ta'ala. Tapi bila daripada sedar diri, Nabi kita sedar hari ini hari Selasa, kita sedar hari ini kita jaga sembahyang kita. Kalau tertinggal, buat. Buat. Macam Ustaz kata semalam, Saidina Umar ingat? Saidina Umar bila sejak dia masuk Islam saja, setiap waktu dia tak pernah lambat sikit pun, tak pernah lambat sesaat pun, tak pernah lambat. Siapa dia? Saidina Umar. Ada faham ke? Dia tak pernah, kecuali bila Nabi sebut, bila mai panas sangat-sangat, dia nak semayang awal, Nabi kata fa'abridu, bagi sejuk sikit. Itu dia lambat kerana ada sebab. Maka bukan dia nak lambat dah. Tapi bila ada, bila cukup waktu tu, dia panckat dengan Allah Ta'ala tu cantik bila daripada masuk Islam. Contohnya Ustaz kata, ketua perkasa kota Mekah dulu, nama dia Saidina Umar. Ya Allah, dia punya jaga, ya Allah, waktu semayang dia jaga sangat-sangat. Masa dia sedap. Kita tanya kat diri kita, bila kita sedap betul-betul yang kita jaga semayang kita? Ada faham dah sarai dengan aku sekali? Nampak dah? Allahu Akbar kabirah. Cuma Ustaz duk cerita, dia cuma satu waktu ya, ada mengatakan teralik, ada mengatakan dah fatat, sampai dah habis dia waktu asar dia, Saidina Umar. Pasal dia ralik dengan satu benda dia suka. Dalam banyak-banyak kebun, satu kebun tu dia hias, dia nak lalu, dia nak jalan, dia nak duduk kat kebun tu. Paling dia suka kawasan tu lah. Satu hari terlelap asar dia tak ada, punya menangis, bertobat, berguling, minta ampun dengan tu. Macam mana nak hilang ni semayang aku, ya Allah, terlelap, tengok hilang dah, terlewatnya semayang asar dia. Dia kata, ya Allah, mungkin kerana benda keduniaan ni lah yang melalaikan aku. Apa dia? Kebun. Dia ambil kebun dia ni, dia bagi balik dekat Allah Ta'ala, dia harapkan dosa dia terampun. Ni semua cerita-cerita jiwa-jiwa yang jiwa-jiwa yang salim, jiwa-jiwa yang salim, jiwa-jiwa yang soleh. Macam Nabi SAW, Nabi duduk di kalangan sahabat Nabi ni jiwa orang baik-baik. Nabi duduk di kalangan sahabat. Bila Nabi duduk di kalangan sahabat, Nabi kata sekejap lagi ahlul jannah nanti mai. Terkejutlah semua orang daripada syurga tu. Nabi kata, kawan ni ahlul jannah, ahli syurga Allah Ta'ala nak mai. Semua sahabat Nabi kata, siapa ni? Ahli syurga nak mai. Nabi kata dia nanti mai. Elok-elok dia mai macam tu. Nabi kata dia sekejap lagi dia mai. Akhirnya dia mai. Bila dia mai, ya Allah, bila dia mai, maka sahabat Nabi radhiyallahu anhum pun nak ikut belakang. Dia pun nak ikut belakang. Nampak tak sahabat Nabi nak ikut dari belakang, sampai Allah salah seorang sahabat Nabi masuk rumah dia. Masuk rumah, Assalamualaikum. Pasal Nabi kata, nampak dia ni kata ahli syurga, tapi cara dia main ni lolang satu macam.
Dia ada syurga. Dia main. Lepas tu sahabat-sahabat Nabi dengan kalang kabut duduk semayang yang tu yang ni semua. Dia keluar. Dia pun balik. Bila dia balik, sahabat Nabi ni ikut sampai tak rumah dia, Assalamualaikum. Dia nak jadi tetamu. Dia tak amallah. Kau tak main duduk. Bila main duduk, dia kata, aku nak try tengok 3 hari macam mana amalan orang-orang ahli syurga ni. Dia nak tengok lah. Maka dia duduk rumah tu, dia jadi tetamu. Dia kata, tak apalah, saya nak puasa hari ni. Akhirnya dia terfikir. Sahabat Nabi kata dia ni ahli syurga. Tapi aku duduk tengok dia, aku puasa siang, dia tak puasa syurga apa. Aku puasa, dia duduk makan depan aku debu mana pada. Tapi dia ahli syurga, Nabi kata dia ahli syurga. Bila main malam pula, aku duduk semayang tengah malam, dia duduk tidur. Tidur. Yang kita punya duduk baca Quran, dia satu macamnya tak apa. Kalau aku tengok amalan aku dengan amalan dia, amalan aku banyak. Amalan aku ni cukup banyak, dan amalan dia kita tengok taklah seberapa sangat. Ahli syurga apa? Nampak tak? Akhirnya dah cukup 3 hari, sahabat tanya, lah ni aku nak tanya ke hang, apakah yang menyebabkan hang ni boleh jadi ahli syurga Allah Ta'ala? Dia kata, aku pun tak tahu. Tolong sah, pasal Nabi kata hang ahli syurga. Hang ahli syurga. Dia kata, aku pun tak tahu. Lepas tu dia pun apa-apa, sahabat Nabi pun jalan. Bila dah jalan jauh, tiba-tiba kawan ni pun panggil, Mama aku nak bagi tahu. Aku punya kerja macam ni, aku nak bagi tahu kat hang. Sebelum aku tidur, sebelum aku letak bantai aku, kepala aku atas bantai, aku pastikan hati aku ni semua hasad, dengki, kianat aku letak sebelah, baru aku boleh tidur. Aku tak mau tidur bersama-sama dengan dendam, hasad, dengki dengan orang. Aku tak mau. Aku tak mau, dia kata aku tak mau. Aku nak tidur, masa aku tidur, letak kepala aku kat bantai tu, kira semua orang yang buat dekat aku ni, aku maafkan dah. Aku tak fikir buat. Dia letak kepala dia maafkan semua orang dah. Dia bangun pagi-pagi, dia lupa dah semua dah. Itu sejak amalan aku. Pasal apa? Aku nak jaga hati aku, dia kata. Kerja aku, nak jaga hati aku. Aku nak selamatkan hati aku. Pasal Allah nak bertemu dengan aku, nak buat main hati. Allah kata, ata biqalbin salim. Hang tolong buat main, diri yang dengan amalan, dengan hati yang bersih. Ata biqalbin salim. Aku mau esok aku mati, nak menghadap dengan Allah Ta'ala, hati aku yang bersih. Aku nak selamatkan hati aku. Yang ni aku nak jaga sangat. Sahabat Nabi kalang kabut balik. Ayo. Macam ni ke amalan dia. Nampak tak? Ada benda yang agama suruh kita kena fikir sudut tu. Kita tak mau, ya Allah, pengajian kita ni menuju kepada kegagalan. Yang kita menunjukkan walaupun kita datang di kuliah, kita mengaji, tapi kehidupan kita tidak nampak ceria. Nabi kata keceriaan tu tak wujud. Oleh sebab apa nama? Sebab ada benda-benda yang kotor di diri dia, yang menyebabkan dia tak boleh ceria. Sekaligus dia tidak akan menceriakan semua ilmu-ilmu yang berbentuk nur, tak akan jadi nur untuk batang tubuh dia. Oh, besar benda tu. Inilah ahli syurga. Nampak tu? Allah Akbar kabir. Nak selamatkan hati bukan senang. Nak bercakap tentang hati, meres hati, semua boleh. Oh ya Allah. Oleh sebab tu ya Allah, kawan ni walaupun umur 72 tahun, semua sahabat duk tengok. Semua sahabat duk tengok dia. Bukan setakat dia, ada sahabat Nabi yang teringin nak baca Quran. Duk baca Quran. Bila duk baca Quran, sahabat Nabi ni baca Quran laju. Baca Quran punya laju. Yang ada satu game baca Quran, tengkak duk baca, dia tak boleh pergi, tapi dia try nak baca. Sahabat Nabi yang habis awal duk tersenyum-senyum pasal dia lancak. Biasalah, bila dia lancak ni Allah, dia tersenyum-senyum, dia tengok orang dia berapa kali daripada. Tapi Nabi kata, aku nak bagi tahu kat ampang, dapat satu ganjaran pahala Allah bagi kat dia 2. Satu usaha dia, 2 Allah bagi kat dia 2 pahala ganjaran. Susah payah, dia punya susah dia ikhtiar. Kawan ni umur 72 tahun, tapi kesedaran dia mendalam. Mai kat Nabi betul-betul nak berubah. Akhirnya yang kita baca perawi ni, dia jadi sahabat Nabi radhiyallahu anhu.
72 tahun dia berubah. Tak mustahil kita Yaman ni lepas pencen nak kerja apa ustaz, apa nak buat, serahlah ke Allah. Tak. Kita mai ya Allah, kita walaupun umur macam ni baru kita ada sedar, kita ada salah diri kita, ya Allah kita dibesarkan dalam keadaan tak cantik, kita kahwin pun tak cantik, anak-anak berterabuk, cucu berselerak, tapi kita ada kewajipan kita umur yang akhir-akhir ni Allah sedarkan kita angkat tangan, dengan angkat tangan ikhlaskan Tuhan, kita minta kalau boleh anak cucu kita dikembalikan dengan agama dengan tangan kita. Kena tangan kita sendiri. Macam mana kawan ni Abdullah bin Abi Aufa dia mai. Ja'a rajulun ila Nabi. Dia kata, telah datanglah seorang laki-laki dekat Nabi. Laki-laki siapa? Dia dah. Dia cerita tentang diri dia. Ayo, ada faham ke cakap? Ja'a rajulun, telah datanglah seorang laki-laki dekat Nabi SAW. Faqala, dia kata, inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'ah. Aku ni Inni la astati', aku tak tahu apa langsung. An akhudha minal Qur'ani syai'a. Aku dalam Quran ni aku tak tahu apa. Daripada Fatihah apa ayat aku tak tahu. Ya Rasulullah fa'allimni ma yujzi'uni minhu. Ya Rasulullah ajaklah aku ya Allah. Ajaklah aku ya Allah untuk bagi sahkan sembahyang aku, supaya aku mampu nak sembahyang. Tolong aku ya Rasulullah. Aku nak semayang ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi pun kata, qul, katakanlah wahai Abdullah bin Abi Aufa, katakanlah. Hang katalah firman subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Daud dengan Imam Nasa'i, disahihkan oleh oleh Ibn Hibban, Darul Qutni, Al-Hakim Nisaburi. Dengan arti kata kedudukannya dia tinggi sangat-sangat. Bila satu-satu hadis ni kedudukan dia tinggi, lebih elok kita kata hadis ni diriwayatkan oleh Al-Hakim Nisaburi, kedudukan dia tinggi, syarat dia macam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka orang tu kalau tak boleh baca apa langsung, dia baca macam ni. Dia tak reti yang ni pun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Dia baru masuk, lepas-lepas dia cucuk-cucuk semua. Dia lepas tu dia sakit melupuk, penipu Tuhan tak bagi baik lagi, dia masuk. Katalah. Kan? Dia nak cucuk-cucuk semua, cucuk badan tak apa, luka-luka, pergi hospital, doktor kata apa, hamba naya diri. Tentu dia kata Tuhan aku dah 3 hari boleh sembuh, sampai seminggu dah. Doktor Tuhan hang penipu. Oh, dia pun sedap memang Tuhan aku penipu. Dia balik-balik ambil Tuhan, dia cakap dengan dia, ayo ya. Dia berimbut kerana Tuhan pun tersungkuk, jatuh tak cakap apa. Nampak tak? Daripada situ dia tak, Tuhan aku tak lawan aku dah. Nampak tak? Akhirnya ya Allah, Allah bagi hidayah kat dia masuk Islam. Dia masuk sejak dia main, ya Allah, dia syahadah, terus dia semayang. Turun dia semayang, kita jangan kata, nak semayang hang kena potong dulu baru sah. Nak mampu hang, suruh dia semayang dulu. Pada kita ni lah leceh lah, karapuleh. Suruh dia semayang dulu. Tak payah kita kata pergi mandi dulu. Dia dah syahadah, Allahu Akbar, sudahlah. Jangan ada protokol, dia kena ada kad dulu baru sah, kena tanda tangan. Muka tu hang mampu kad apa. Nampak daripada hari dia sedar tu, dia terus. Dia hari dia sedap terus, kita duduk semayang banyak lembab-bab kita duduk tengok macam mana sahabat-sahabat Nabi masuk Islam. Yang mandi-mandi tu semua tak ada kena mengena, ada kebetulan. Pasal dia lama dalam perang, tangkap dia, akan kita duduk baca tu, yang tu baklai. Baklai mandi tu. Sambung hadis yang seterusnya, hari ini kita duduk dengar selalu dah. Kita dengar daripada hadis an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata yusalli bina fayaqrauna fi adh-dhuhri wal 'asri fi rak'ataini ulayaini bi fatihatil kitab wa surataini wa yusmi'una al-ayat ahyanan. Dia kata kat sini, berhenti dekat situ dulu. Abu Qatadah kata, kami sallallahu alaihi wasallam, Nabi semayang dengan sahabat. Kata Abu Qatadah, kami semayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata yusalli bina, Nabi semayang sama-sama dengan kami. Nabi baca semayang zuhur dengan asar. Nabi semayang zuhur dengan asar, Nabi baca dengan kuat. Macam mana maghrib, macam tu Nabi baca. Dia kata dalam ni, pada 2 rakaat yang mula.
2 rakaat sembahyang zuhur ada 4 rakaat. Rakaat pertama, rakaat ni kedua. Macam kita sembahyang Isya kan, 4 rakaat, 2 tu kita baca dengan kuat kan, dengan suara yang jelas. Macam tu Nabi buat sembahyang zuhur dengan asar. Dia kata kat sini mana syahid dia, tahu sini ayat. Fa yusmi'una al-ayat ahyanan. Kadang-kadang, bukan Nabi buat selalu. Kita pun jangan buat selalu. Kalau kita buat jarang-jarang pun mampu. Kata besok kita buat zuhur baca kuat, confirm metro muka depan keluar. Nampak tak? Pasal kita ni, masyarakat kita jangan buat benda pelik-pelik. Pasal tu walaupun kita tahu benda tu, jangan kita buat tu ada atas dasar nak menunjuk niat tu dah lain dah. Aku nak tunjuk apa nak jadi. Hang saja gatai. Bukan waktu dia lagi. Bukan waktu dia lagi. Hang mengajak dulu, bagi faham dulu, dengar banyak-banyak kali dia dengar. Dengan dia tak dengar, dia rasa pelik dah kawan tu. Pasal selama ni memang dia sembahyang zuhur baca dengan apa nama, suara tak bunyi pun, tapi hang buat bunyi. Hang saja cari gatai. Cari gatai. Nampak tak masjid yang selalu ada doa, hang buat tak doa, hang gatai. Nampak tak? Cari gatai. Apakah doa ke apa, gempak-gempak suara lah. Allahumma firli. Dia baca doa untuk diri, tapi untuk ramai-ramai. Kesian dia pasal doa angkat untuk dia. Ayo, ya Allah, ada faham? Contoh, tak kata kat siapa pun. Enggak. Fayusmi'una al-ayat ahyanan, dia kata. Maka Nabi SAW sembahyang zuhur dengan sembahyang asar. Kadang-kadang Nabi baca dengan kuat. Terutamanya sahabat dia yang mula-mula sembahyang dengan dia. Sahabat dia yang mula-mula jinak-jinak dengan dia. Pasal tu kita pun duduk di rumah bapa, mak, anak kita umur 2-3 tahun duduk sebelah kita. Dia duduk tengok mak dia duduk berdiri tak baca lah mak. Baca walaupun sembahyang zuhur, baca kuat, dengan tujuan mendidik anak tu. Kalau Nabi buat kepada Hasan dan Husin, kita buatlah macam tu. Nampak tak? Pasal tu buku Tarbiyatul Aulad ni penting. Kadang-kadang bapa, kita sembahyang zuhur, anak kita kecil lagi, baca dengan kuat bapa semua bacaan dia sembahyang. Kita baca at-tahiyat kan apa ke, semua dengan tujuan kita nak ajak anak kita, mendidik anak kita, dibolehkan dalam syarak. Benda ni dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berani buat. Dia berani buat pasal dia tengok banyak benda yang berlaku dekat Nabi. Nabi menzahirkan dengan tujuan Nabi nak mendidik, Nabi nak mengajak. Kita tengok masyarakat kita. Macam lepas semayang kita baca doa ke anak kita. Ni lepas semayang tak doa langsung ke anak kita. Ajak dia. Doa, lepas doa buat terjemahan. Dia pun boleh duduk. Nak mendidik dia. Nak mendidik dia. Pasal Nabi SAW kata, bila lepas semayang tafarraqa. Tafarraq maksud Nabi kata lapangkan sedikit. Lepas sembahyang, lapangkan sedikit masa untuk Allah nak minta. Pasal Allah Subhanahu Wa Taala kata, mana-mana orang yang tidak melapangkan masa untuk Allah, Allah akan sibuk dia. Imla'u syughuluh. Aku akan penuhkan dengan kesyugulan, dengan apa nama kesibukan bagi dia. Sampai tak ada langsung masa untuk Allah Ta'ala. Pasal itu kadang-kadang kita berduduk sekejap, istighfar lah. Pasal istighfar lepas sembahyang, subhanallah, subhanallah, ada Nabi buat. Nampak tak? Astaghfirullahalazim, Nabi buat. Allahumma ajirni minan nar, Nabi buat. Nabi baca ayat kursi dah 3 kul dah, Nabi baca 3 kul. Ada Nabi buat ayat kursi dah, ada Nabi buat ayat kursi. Selagi mana ada hadis, kita kumpul hadis ba'da salah. Okey, Nabi duduk sekejap. Kalau kita ada masalah, ni tak ada masa gatai, apa itu kalau ada masa. Pasal tu kalau Allah bagi masa kepada kita, Allah kata, ya ibadi, wahai hamba aku, bila aku bagi masa, bagilah masa untuk aku. Okey, pasal Allah bagi masa kita dengan kawan kita duduk di kedai kopi 2 jam. Macam-macam wirid kita keluar. Wirid bab tu, semua bab kita keluar. Daripada bab dari bab Pening sampai ke Kajang. Punya topik Allahu Akbar kabira. Itu masa dunia boleh cakap. Pasal apa? Hang tak boleh sembah dengan aku, kata Allah. Aku Tuhan hang. Hang kata maha suci kepada aku. Hang duk sembah dengan aku. Hang tak boleh ambil masa kan sikit nak sembah dengan aku. Ya, dalam semayang adalah hang dengan aku, tapi aku nak lapangkan masa lepas benda tu. Nampak tak? Banyak benda ya Allah Tuhan yang kadang-kadang kita cuai, kita bagi balik, okay? Kita bagi cantik balik, terutamanya masalah ibadat. Masalah ibadat, masalah yang paling. Nabi kata bila berlaku saja pembunuhan, fitnah di kalangan umat Islam, asbitu Nabi kata. Yang tu je Nabi sebut. Jaga semayang tu je.
maka kita pun cantikkanlah. Amal ibadat yang paling kita kena jaga bagi amal ibadat tu ikut sunnah. Alhamdulillah kita sembahyang cara sunnah, perbuatan kita cara sunnah, bacaan cara sunnah. Cuma nak bagi cantik lagi saja. Dan kita minta dekat Allah, Tuhan bagilah satu khusyuk bagi pada aku, memudahkan aku. Kita minta kepada Allah Ta'ala, yang tu je baik. Maka di sini kita tengok, di sini dia kata lagi fayakra'u, dia kata wa yutawilu raka'atan ula wa yakra'una fi ukhrayaini bi fatihatil kitab, adi muttafaqun alaih. Maksud dia macam ni, dia kata apa nama, Nabi sembahyang zuhur dengan asar kadang-kadang, dengan kami ni Nabi baca kuat satu. Okey, lepas tu pula Nabi baca pada rakaat yang pertama panjang, rakaat yang pertama Nabi baca panjang, katalah maghrib, zuhur. Dia nak cakap zuhur dengan asar. Dia nak ajak dekat kita sembahyang di siang hari yang paling panjang sekali ialah zuhur. Pasal tu Ustaz kata Aisyah radhiyallahu anha nak tahu sembahyang berkenaan dengan siang hari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Aisyah, Allah Subhanahu wa taala jadikan sembahyang di siang hari ni subuh, zuhur dengan asar. Dalam ketiga-tiga ni waktu yang kena panjang kalau boleh ialah zuhur. Pasal tu aku takut kalau sekiranya waktu nak dengar zuhur, sebelum zuhur ni orang menjadikan apa nama sembahyang duha tu macam sembahyang wajib. Aku takut, aku bimbang. Aku takut, aku bimbang. Maka kadang-kadang kita duk tumpu ya Allah sembahyang duha. Dalam masa yang sama kita tak boleh tumpu sembahyang fardu, yakni sembahyang apa nama zuhur tu sendiri. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu nak cakap dengan kita. Mari kita tengok pula hadis masih lagi daripada Abu Sa'id, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kunna dikata nahdhuru al-qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tak nampak tu, Ustaz pakai baca tadi, duk baca selalu. Fi zuhri wal asri, fi zuhri wal asri. Abu Sa'id Al-Khudri ni kalau kita baca kita seronoklah. Nama dia Sinan bin Malik Al-Khadraji Al-Ansari. Ulama-ulama hadis baca nama dia seronok, sangat-sangat teringin nak jadi macam dia. Kata pertama, kalau kita Allah bagi pintu hati kita buka, kita sampai di Madinah, berdiri di Baqi', kita ingat penghulu ni dialah. Ulama kita berdiri di Baqi' tu, ramai-ramai yang mati tu, walau situ ada Hamzah, ada sahabat-sahabat yang besar. Allahu Akbar, dia penghulu bagi Baqi', Abu Sa'id Al-Khudri. Dia nampak segala-galanya, semuanya. Dia kata, Rasulullah, aku nampak hang ya Rasulullah, aku nak bagi aku nak bagi apa? Harta aku nak bagi dekat hang ya Rasulullah. Pasal pada diri hang pembawa agama, duk bawa agama risalah Allah. Aku kena bagi duit ringgit dekat hang, aku kena bagi diri aku kadang-kadang aku korban untukmu ya Rasulullah. Inilah nama orang sayang kat Nabi. Orang yang sayang dekat Nabi, sahabat ni susah hidup mereka. Ini bukan orang sayang dekat Nabi, sonok saja. Habis sonok di mana pun selawat, di sini selawat, di sana selawat, sonok aja. Tukar daripada kemah tu ke kemah ni lari, saat ni duduk menari macam tu je. Sonok aja. Ada faham? Ya Allah. Ding ding. Ada mukadimah kan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia kata kunna nahduru qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami, dia kata, ya Allah, bersama dengan Nabi sembahyang apa? Sembahyang zuhur dengan asar. Fahadharna qiyamahu, dia kata fi raka'ataini ulayaini min adh-dhuhri qadar alif lam tanzir. Tahu dah dia baca apa? Allahu Akbar. Kita dengar pun terkejut dan kita tak pernah buat pun. Kalau nak ikut sunnah lah kono. Inilah kata nak buat. Kita kadang-kadang lah duduk di, kadang-kadang kita ada kelas tengah hari kan. Okey, syekh tu panjang, tapi kadang-kadang benda ni dibuat. Apa nama kan Albani, seorang yang duduk kat Yaman tu, apa nama dia? Dia buat dengan anak murid dia. Dia meninggal, apa nama? Dekat Yaman. Ada seorang pelajar kita mengaji dengan syekh tu. Dulu Ustaz teringin sangat-sangat nak ngaji dengan dia. Karim Zaidan. Bukan Karim Zaidan. Karim Zaidan bukan dia. Ada sahabat kita yang janggut pergi mengaji dengan dia. Subhanallah al-azim. Subhanallah. Alhamdulillah. Apa nama dia? Syekh Muqbil. Bisa dengar kan? Syekh Muqbil, subhanallah. Dia lagi double.
Dia anggil anak murid, dia duduk jauh, tak mau. Dia akan support semua. Dia nak bagi anak murid terang. Dahsyat. Tapi kena mengaji kena sabarlah. Kadang-kadang kita mengaji dengan Tok Guru tu bagus, kita suka dengan pelaksanaan sunnah dia. Tapi kita bila balik, kita takut kita terbawa-bawa cara dia. Kita kena slow. Pasal kalau tengok ustaz yang ada kat sunnah sini pun tak sampai ibarat langit bumi lah. Bila dia main, nanti dia semua ustaz yang mengaji dengan dia, tak bagus ini bukan sunnah, cerai. Takut tu. Pasal dia mengaji semua guru kat sana pun jadi first class. Dia mengajak dan dia praktik, dia buat dengan anak murid dia. Semua sekali. Dengan skala janggutnya, skala kedudukannya, memang. Dia tak boleh. Satu ni saja kalau pergi kutip. Katalah buat repair kapal begini. Siap. 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan main kita. Syekh Muqbil Ustaz kenal dia. Ustaz teringin masa tu tengah duk semangat lah student. Masa tu umur Ustaz 22 tahun. Teringin sangat-sangat nak pergi gila-gila. Pasal 2-3 orang student yang duduk satu kelas dengan Ustaz. Pak, dia punya sunnah the best. Ustaz duk tengok semayang malam dia, yang tu yang ni, dia mulut lidah dia punya baik, dia masak-masak makan, share makan, Isnin Khamis puasa, lepas tu kadang-kadang dia tak puasa, kadang dia buat benda lain pula. Allahu Akbar. Baik-baik akhlak ni punya baik malam Abdullah. Dia kata malam ni lah mendekatkan dengan Allah. Sampai kering dia Allah Tuhan. Makan kurang tapi beribadat dengan khusyuk. Sonok kita tengok dia pasal kita malu dia, kita pun terbangun. Hari pertama kerana dia lama-lama kita akan sedar lah. Pasal tu pada suhbatus salih ni penting. Berkawan dengan orang soleh ni cukup penting. Orang baik-baik ni penting. Kita kena cari kawan-kawan yang jenis macam tu pun kena ada. Nampak tak? Baru kita tiru dia. Ini aku kata kat dia, dia sengah lah. Lama-lama kita pun ni. Kalau kita semua hak jenis Rio, akan jadi raja lawak lah. Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, zuhur. Yang kata zuhur ni Allah Tuhan, zuhur. Memang dia laksana tadi sana ni. Dia baca kadang-kadang zuhur, bukan selalulah. Nabi baca panjangnya, bacaan zuhur ni macam alif lam tanzil. Tahu tak apa-apa ayat dia? Sadaqallah Allah. Yang ni kena baca bila ni? Subuh hari Jumaat. Rakaat ni pertama ni Nabi baca ni. Allah masya-Allah. Yang ni nak habaq mai panjangnya Nabi syurkan boleh berdiri panjang zuhur kan Allah Taala ni the best. Tapi pasal tu bila kita sihat, Allah bagi kat kita sihat kan ya Allah. Kita mampu di kalangan kita muda, kita try buat nak rasalah sunnah tengok. Kadang-kadang kita tak mampu dengan alif lam tanzil, kita ambil ayat-ayat apakah tu cantum, baca lagi ayat, boleh. Baca dengan surah lain, baca. Teringin nak rasa nikmat berdiri zuhur Nabi diri ni pasal apa? Panjang. Yang Nabi kata semayang zuhur ni diperpanjangkan. Qadar dia lebih kurang alif lam tanzil, yang surah Sajadah. Fi ukhrayain dia kata pada rakaat yang kedua zuhur pula baca setengah pada tu. Faham dia duk cakap ni? Dia duk cakap semayang zuhur Nabi. Kita cuma boleh tengok kita kata ya Allah macam mana depa ni semayang saja dah kuat. Aku ni bukan semayang. Aku duduk kadang-kadang dengar ceramah pun tak boleh. Allah ya. Oleh sebab tu dia kata kat sini fi ukhrayain. Rakaat dia kata rakaat yang kedua dia kata qadar rizfu min dhalik. Rakaat yang kedua zuhur tu setengah, katalah rakaat ni pertama ni 100 ayat. Rakaat ni kedua jadi 50 ayat, itulah maksud dia. Lepas tu dia kata lagi, dia kata pada asar pada fi ulayaini minal asri. Dia kata ala qadar, dia kata apa nama? Ada qadar min adh-dhuhri, maksud dia kita faham macam inilah. Asar tadi yang 50 tu kita bawa kepada apa nama? Kita bawa kepada zuhur tadi yang setengah 50 tu kita bawa pergi kepada asar. Senang faham macam tu. Pergi pada asar tu dah. Lepas tu asar yang kedua lagi setengah pada tu. Itulah cara pertama semayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semayang zuhur dengan semayang asar. Semayang zuhur dengan semayang asar. Nabi duk cakap, ustaz pasal apa Nabi duk tunggu semayang zuhur dengan semayang asar? Pasal Nabi kata semayang asar, semayang yang kita kejar di siang hari ni, semayang yang paling the best sekali zuhur dengan asar. Di antara zuhur dengan asar
jaga zuhur, panjangkan dia. Tu saja Nabi tak beritahu. Pasal tu Nabi tak mau apa pun ada semayang di siang hari yang dikatakan macam wajib nak buat selalu. Pasal tu Nabi tak tegur, tapi Nabi kata ke Aisyah, aku takut kalau aku nak buat selalu semayang duha, dia anggap yang ni macam wajib, pasal tu aku tak buat duha selalu. Yang dia buat siapa dia? Aisyah. Dan Ustaz dah terang dah semalam kan, kita dah terang macam mana semayang duha. Allahu Akbar. Nampak tak? Pasal tu Nabi buat apa nama, jarang-jarang. Nabi tak buat selalu. Mai pula satu hadis kita ambil pi dia bunyi, ni jam betul ke jam tipu? Dah pukul 10.45. Ayo. Okey, tak apa. Dia kata Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu, betul kan? Sahabat Nabi Sulaiman ni selalunya ulama-ulama akan kata hadis dia kategori macam dhaif, sebab kena faham. Kita bila mana ulama kata hadis dia dhaif, sebab kadang-kadangnya hadis ni dia ada 6-7 hadis, dia ringkaskan jadi satu. Yang benda yang main daripada Nabi. Bila sahabat Nabi tanya masalah sembahyang zuhur, Nabi terang zuhur dalam satu keadaan, saat ni asar satu keadaan, subuh satu. Tapi dalam keadaan banyak-banyak hadis, dia cantum jadi satu. Dia tahu akhir zaman umat Muhammad jenis balok, dia buat bagi senang kita. Ada faham? Supaya 6-7 hadis jadi satu. Pasal apa duk harapkan mamak ni mas bulan sekali duk baca 2-3 hadis saja. Allahu Akbar. Duk tunggu dia tiba-tiba 3 hadis saja dia baca. Geram aku. Bayar tol tau mang ustaz. Tengok tu. Allahu Akbar. Ya betul. Kalau dia dengar ya Allah Imam Syafi'i nak dapat satu hadis berbulan sampai 3 bulan, baju dia basah, dia apa nama, dia apa nama kita tu? Dia perah sampai keluar ayat, saat ni sambung pula punya berpeluh. Sampai di Baghdad nak masuk jumpa Imam Abu Hanifah Nu'man, dia akan sebut laqaitu Aba Hanifah radhi. Dia kata aku jumpa dengan Abu Hanifah. Kita pun tahu, ustaz, saya tak faham kadang-kadang duk baca kitab depa ni, Imam Syafi'i jumpa Imam Abu Hanifah. Apa cara ni? Tu ulama tulisan. Nampak dia anggap macam kawan tu hidup lagi bahasa ilmu dia hidup, maka kita kata tengok dia hidup, itu bahasa. Bukan dia hidup, ilmu dia tu hidup. Aku jumpa Imam Abu Hanifah. Kita pun tak, macam mana Imam Syafi'i boleh bohong ni? Yang bohong tak tahu. Apa dia kata pada? Ya Allah, memang Imam Syafi'i bila mana apa nama beranak Imam Abu Hanifah pun mati hari itu. Serentak di depan Allah bagi. Sonok tahu kalau kita baca hidup orang-orang soleh ni, kehidupan mereka pun pelik. Macam Imam Malik kita tengok ramai kat dunia ni, dia duduk kat perut mak dia berapa, dekat 2 tahun. Allah kata hamilai ni kamilai, 2 tahun bagi sempurna. Allah sempurnakan dalam perut mak dia lagi. Allah minta bila mai baby, bila mai anak ni, kita kena jaga apa? Susukan dia, sempurnakan dia. Hamilai ni kamilai, kesempurnaan tu Allah bagi. Nampak Allah bagi kat depan ni, walaupun kita nampak pelik. Dalam agama, kalau lebih lama dia kandung lagi bagus. Ni kalau 13 bulan, dah katalah dia 10 bulan, pelik dah, doktor tak keluar-keluar lagi. Doktor dah cek, okay, biarlah. Kita doktor tahu ni dah pelik, dan ni kena operation. Doktor tu yang pelik. Nampak tak agama? Ya Allah, pasal sempurna bila mana ya Allah, dia lama lagi dia sempurna apa nama budak tu. Pasal semua imam-imam dilahirkan dalam lebih pada masa dia, lebih pada masa dia. Kita nak baca berkenaan dengan riwayat-riwayat kan, Tabaqatul Syafi'i ke Abu Hanifah ke yang tu yang ni, kita nak tengok cerita dia subhanallah. Pada itu kita ambil cerita-cerita tu jadi iktibar yang orang cerita ni ulama-ulama kan, orang di kategori ulama yang muktabar. Janganlah kita pelekeh depan ni kan. Ya Allah. Maka kita tengok dia himpunkan semua semayang. Dia kata semalam, dia kata qala kana fulanu yutilul ulayaini min adh-dhuhri. Yang pertama ni dia nak ajak pada kita apa nama fulan, dia perpanjangkan semayang apa nama, kana fulan yutilul ulayaini min adh-dhuhri. Maksud dia rakaat yang pertama kita panjangkan dia. Clear tak? Zuhur ni kita panjangkan dia, itu senang. Wa yuqaffiful asra ma'asa. Asar pula kita
aku pendekkan dia sikit. Yang baru ni kita ringkaskan dia. Wa yaqra'una fil maghribi biqisal mufassal. Maksud maghrib, dia kalau boleh baca ayat-ayat yang dia tak boleh baca, dia boleh baca ayat macam ni. Iza jaa wal asri kul wallah. Jangan kita kata Tok Imam tu dah baca kul wallah iza jaa. Aku pun boleh. Nampak, aku pun boleh. Nak mampu semayang maghrib afdal dia baca macam tu. Tengok dia kata di sini dia baca dengan biqisal mufassal. Dia baca dengan ayat-ayat yang macam tu. Dia tak boleh baca ayat yang panjang-panjang. Dia baca alif lam ra, nak mampu. Surah Yusuf dia baca. Nak berhenti tak mana pun tak tahu, cerita tergantung tak mana pun tak tahu, nampak ada. Dia pergi ambil tentang cerita Yusuf tak mana, walaupun kita dengar dah tu, tapi orang nampak imam ni imam yang tak cerdik. Okay? Nabi suruh, ya Allah kita baca maghrib pendek, masa maghrib ni pendek, dia jangan baca panjang. Kadang-kadang nak sedapnya pasal nak bagi tahu, dia kata dia hafiz, dia ambil surah tak mana, kau orang dengar, weh ni bagus kat imam dah baca benda lain-lain ayat, kira bagus Malaikat kita kira bodoh lah. Ya Allah, pasal Nabi SAW Nabi suruh baca biqisal mufassal. Maksud ayat-ayat yang ada pendek. Macam kita nak baca kada wal asri awati wadduha, boleh baca. Itu semua boleh baca, ya Allah. Tapi kalau wadduha tu afdalnya kita baca pasal dia panjang dah sikit. Wadduha tu kita geri panjang dah sikit. Sama macam tu. Kalau nak tahu nak baca wadduha di mana, waktu Isya. Pada semayang Isya, ada faham ke ni? Ya Allah, kalau dia kata maghrib tu pendek sangat, mata Isya ambil pertengahan, panjangkan sikit dia. Wa fil asri dia kata wasatihi, maksud dia pertengahan, kita ambil pertengahan. Wa fis subhi, di subuh dia kata bitiwalihi, panjangkan sikit. Subuh ni kita panjangkan sikit ayat-ayat tu, kita panjang di 2 rakaat. Pasal tu kalau sebelum kita semayang subuh, kita semayang qabliyah subuh. Lepas kita semayang qabliyah subuh, Tuhan tak mau apa pun kita buat. Kalau kita nak baca Quran pun boleh, tak salah, ingat nak. Ini bukan fatwa tau. Lepas kita semayang qabliyah subuh, nak baca Quran sementara nak tunggu tu imam keluar mai gosok gigi, duk tonyoh apa ke, duk mai dah merambu, duk mai dah, ya kan, duk mai dah keluar daripada bilik dia dah. Maka kita pun nak baca Al-Quran boleh, tapi tak afdalnya Nabi tak pernah buat macam tu. Lepas semayang subuh apa Nabi buat? Nabi berbaring. Nabi bukan macam ni lah, ni bukan baring. Ni kira dia letak mana? Nabi akan baring sekejap, sampailah iqamat pun Nabi bangun. Hampa kalau buat macam tu besok subuh, lepas tu kata ni mamak ni yang fatwa, jenuh pakai tidur pada. Ya Allah, dia tulis kat situ jangan tidur dalam masjid. Tapi okay. Kita kena berbaring sikit macam tu sunnah Nabi. Walaupun orang tengok terpelik, itu Nabi buat. Kadang-kadang benda-benda tentulah kita tengi nak buat. Pasal kita dah belajar, tengi nak praktik. Kita nak tahu di sebalik kita buat macam tu semua, apa Tuhan nak bagi kat kita? Ya, lepas kita semayang sunat dia mubasyarah, maksud terus. Lepas semayang sunat terus berdebu Nabi sampai berdebu dia ni, sampai iqamat dia. Nabi buat macam tu. Tak betul dengar kan? Nabi mampu yang buat macam tu esok. Ni mamak ni fatwa apa kan? Allahu akbar kabira, ya Allah. Dia kata kat sini, faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu satu hari duk tengok siapa dia Sulaiman. Dia kata kat Sulaiman, "Mai sini hang, aku tahu hang. Aku tahu hang. Lepas semaya hang duk ikut aku, duk tengok aku tahu pasal apa." Pasal Sulaiman ni dia duk ikut siapa dia? Dia duk ikut bagi pencatat wahyu bagi Nabi. Sulaiman ikut siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia nak tengok macam mana Abu Hurairah sembahyang. Dia nak tengok macam mana Abu Hurairah radhiyallahu sembahyang. Pasal Abu Hurairah radhiyallahu anhu automatik akan ikut cara Nabi. Faqala Abu Hurairah, telah berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma sallaitu wara ahadin asbaha salatan bi Rasulillah, wallahi aku tak akan semayang cara orang lain langsung. Aku nak bagi tahu kat hang, aku tak pernah semayang belakang siapa pun. Yang hang duk tengok aku semayang ni, aku cuma semayang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang cara aku semayang ni, dia kata, wallahi ma sallaitu wara'a adin asbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semayang aku ni
Yang hang duk tengok aku walaupun hang nak tanya aku sembang cara siapa aku nak bagi tahu kat hang wahai Sulaiman supaya aku ni betul totally aku ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata min hadza, daripada semua yang hang duk tengok aku tu aku nak bagi tahu kat hang supaya aku ni semua ikut cara Nabi SAW. Maka dia kata akhrajahu Imam Nasa'i bi isnad sahih. Hadis ni dengan lafaz yang sahih. Kita tutup dan ni jom kopo. Kan kita tutup satu lagi hadis tak apa kan. Dia kata sini Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u maghrib bitul. Ni kadang-kadang je. Kadang-kadang Nabi baca maghrib dengan apa? Panjang tak? Panjang. Kadang-kadang saja. Ni hadis muttafaqun alaih. Contohnya Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi yang kita kata agak dia lurus. Saya dengar cerita tak? Dia lurus. Kata, kalau ustaz kata betul benda orang KL marah sangat ustaz. Sahabat tu ustaz, sahabat tu. Kadang-kadang kita cakap bahasa kita dia rasa sahabat tak ada guna istilah macam ni ustaz. Ustaz kata hang mampu. Hang pada ikut bahasa masing-masing lah. Tapi bila kita duk cakap dia rasa kasar kita cakap kat sahabat macam tu. Nampak tak? Pasal tu pitang sana pun kita kena jaga. Pasal setakat ustaz duk cakap ni pun ramai orang tegur. Orang tak apa suka dah ustaz duk baca hadis ni bahasa tu kena cantik. Ya Allah. Ustaz tahu tak Nabi cakap macam mana? Ya aku tahu. Oh ya Allah, dia tak suka kita nak cakap hadis ni bahasa kasar. Kita cakap bahasa kita yang mana nak cakap ni nak sampai mesej kan, mesej. Maksud dia kita betul lurus. Dia ni betul. Dia pun tak bagi guna bahasa istilah yang macam nak ni tak bagi. Dia ni mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengaji dengan Nabi. Dia dipahamkan bahawa ada 3 waktu tak boleh sembahyang, matahari naik tengah-tengah dengan tenggelam, bukan ada 3 waktu. Sampai di Mekah dia pun nak tawaf, dia larang dia jangan tawaf. Waktu tu waktu apa nama dia kata matahari tu. Tak boleh lagi, tak boleh. Ramailah jadi ramai. Ni jenis fashion mengaji, dengar satu tu dia pegang. Ada faham? Ni jenis macam ni ada. Kalau di kalangan sahabat pun ada, di kalangan orang sunnah pun ada. Dia mengaji satu tu je, dia mau trend satu tu je. Dia mau ustaz tu punya huraian tu je. Orang lainnya semua salah. Itu hadis, satu hadis. Bukhari pun ada cara pun ada. Ini Muslim terang lagi Muslim terang. Ya Allah. Di antara Bukhari dengan Imam Muslim ada sikit. Imam Bukhari dia akan cerita macam tu. Tapi mai tak Imam Muslim dia peluahkan lagi, dia perkembang nak bagi nak faham. Masing-masing ya Allah Tuhan. Yang paling penting ya Allah benda tu dia tak lari daripada garisan syarah tu sendiri. Tak lari. Ayo dia mau cara dia pula. Ayo nampak tak? Dia mau ini cerainya ustaz. Kau debuk hang pun tahu nampak tak? Oleh sebab tu kalau kita mengaji kita buka hadis ni subhanallah. Kalau mengaji kitab Nairul Autar agak tegas sikit. Ni pun Bulughul Maram pun setengah orang dah tak raksi sangat baca sekat jalan. Tu buku puak tu arak kalau tak hang terak apa. Nampak tu kan. Yang ni pun ada orang dah ni dah kita try baca buku ni. Kalau kita baca ya Allah Nairul Autar, kita tak Imam Malik ada benda ketegasan daripada dia. Kita baru nak baca, belum lagi dengar fatwa Saukani, semua fatwa. Ustaz dengar ulama-ulama tu. Ya Allah, ustaz bukan tak berani baca macam tu. Ada seorang sahabat ustaz kan, nama ustaz alih-alih pakai. Dia berani kan. Alhamdulillah kita kena ada orang berani. Ustaz kan sekadar duk tengok dia punya ceramah pun masya-Allah. Tapi alhamdulillah kena ada sudut tu. Kena ada sudut tu pun kena ada. Tapi kena ada juga sudut pertengahan pun kena ada. Pasal kita proses mendidik masyarakat. Kita mau semungkin manusia kalau boleh mendekatkan dengan sunnah. Pasal kita tengok ramai yang bila kita guna sudut macam tu, kita nak tarik puak ding dia agak lambat. Nampak tak? Kita mau semua nampak tak? Kita nak ni pelan. Kita mau kitab sunnah ni dibaca oleh semua orang. Nampak tak? Kita baca kitab yang dikarang oleh siapa? Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Kita mau ya Allah Tuhan. Kadang-kadang kita tengok jemaah-jemaah tabligh, kita suka kat depa. Sifat depa, akhlak depa kadang-kadang bagus. Betul tak? Ada benda. Depa dengan sugi depa tak berhenti. Nabi tak pernah pisah dengan sugi, depa tak pernah. Kita tabligh ada benda.
Ada benda sunnah yang kita tak mampu buat lagi. Mereka dengan sugi mereka kadang-kadang pakai seluar ke apa, tengok sampai ke atas, nampak? Ayo nampak ada benda, kita tabik sungguh-sungguh. Ada benda yang mereka buat lah. Okey, tapi dia pegang satu kitab tu saja, kitab mereka tu Allah, kalau mereka pegang Fadail Amal, lebih baik mereka pegang automatik Bukhari dan Muslim, dah menyelamatkan mereka dah. Mereka jalan atas apa nama, landasan sunnah. Mereka nak ikut cara Nabi ni, tabligh, maksud nak bawa cara penyampaian Rasulullah ni berpandukan pada kitab Bukhari dan Muslim pun dah hebat sangat-sangat dah. Hebat sangat-sangat. Tapi sayang, di kalangan ulama-ulama hadis itulah manusia. Kadang-kadang impunan ulama hadis tegur, kalau boleh hang ulama. Di kalangan dia pun ada macam apa nama, Syekh Maulana Usman lah, Maulana Zakaria, dia hebat-hebat depa. Memang hebat-hebat, tak nafikan. Hadis dia cakap benda. Tapi sayang, ada sikap sendiri, kepentingan diri. Bila ulama ada kepentingan diri, yang nanya adalah anak murid. Anak murid akan sayang. Berjuta anak murid. Kalau dia sendiri, Allah teguran demi teguran orang buat atas kitab-kitab dia. Ini bukan hadis, ada yang bukan hadis, ada yang hadis kita tengok tak tahu kok mana, cerita tengok apa nama, cerita berkenaan Nabi Allah Ibrahim yang apa ayat Zam-Zam tu, banyak benda. Tahu tak dia pun baca siap pagi, malam, petang. Kalau dia dah salah, baca salah, maklumat salah, apa akan jadi? Apa akan jadi pada agama Allah? Sebalik niat kita nak sampaikan agama, dalam masa yang sama kita juga menjadi penghancur agama. Kita tak berasa, nampak tak? Tak berasa. Nampak tak? Apa salahnya masing-masing dengan buku masing-masing? Apa salahnya hang ambil terus kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama muktabar? Apa salahnya? Apa salahnya kita ambil pada kitab tu lepas maghrib kita baca sikit, saat ni kita baca sikit, saat ni kita baca sikit. Kitab-kitab yang bukan berbentuk hukum lah, bentuk apa nama, fadilat, berlambak hadis yang sahih perlu kita tampilkan baca daripada hadis-hadis kita sendiri tak tahu mana. Memang ada banyak lah yang baik dalam tu, tapi kalau satu dua pun salah pun orang kata lapang dada untuk baiki. Tapi pasal geng dia akan beli buku kitab dia tak akan beli buku ni. Nampak tak? Automatik dan sikap ta'assub kepada ada faham? Dah rugi dah. Sambung. Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, kawan ni ya Allah Tuhan, bila mana dia buat kecoh, dia kata jangan sembahyang, maka Nabi SAW kata kat dia dua tempat yang panama haramai, dua tempat yang tak ada waktu haram. Di mana? Mekah dan Madinah tak ada. Di Mekah tak ada. Maksud dia kata dia boleh. Hang boleh sembahyang 24 jam, tak ada waktu haram. Di sana bila mati tengah malam ke mati boleh kebumikan, tak ada waktu haram di sana. Sembahyang sampai tawaf, sampai nak sembahyang, semua boleh buat sana. Tak ada waktu haram. Sembahyang tak ada waktu dia dikebumikan, tak ada. Tak ada, dia kata. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata yaqra'u, wallahi kami dengar Nabi dia kata sembahyang maghrib Nabi baca dengan bitur surah. Kadang-kadang hadis tu muttafaqun alaih. Kadang-kadang bila Nabi SAW tengok sahabat dia masa maghrib berimpun ramai-ramai, bila Nabi nampak sahabat dia berimpun ramai-ramai, maka Nabi sembahyang maghrib tu panjang. Lepas maghrib tu duk sat terus Nabi buat isya. Isya dicepatkan. Tapi kalau Nabi baca dengan surah yang pendek, lepas tu Nabi tengok sahabat Nabi semua pakai ada bersurai, Nabi masuk dalam rumah, Nabi akan lambatkan isya. Nabi kata ke Aisyah, ini adalah waktu isya yang sebenarnya, yang pernah kita ambil dulu tajuk waktu sembahyang kan. InsyaAllah kalau diizinkan Allah Ta'ala, bulan depan kita nak tengok sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni kalau boleh tanda 154 apa nama Hikam sekarang ni dah jadi ahli majlis kepada pemuda-pemuda. Alhamdulillah, doakan dia Allah bagi hidayah, petunjuk berterusan. Kerja yang dibuat ni pada lillahi ta'ala. Ustaz bangga dengan dia. Kita akan lantik dia tak lama lagi Menteri Bahagian Pemuda. Allahu Akbar. Ketua Pemuda Pulau Pinang. 154 ni kita tanda di muka surat 3. Kita nak tengok macam mana sembahyang Jumaat. Bila kita tengok saja Jumaat kan, kita boleh meleleh ayat mata pasal janji Nabi untuk kita jaga hari Jumaat. Daripada dulu sampai ke hari ini, orang Yahudi jaga hari Sabtu dia tak tergenjak, sikit pun tak bergenjak.
Orang Nasrani jaga hari Ahad dia sampai ke hari ni sikit pun tak tergenjak. Allah tanya, mana hari Jumaat yang aku bagi ke hampa? Dia agama batil, dia boleh jaga hari dia. Pasal hampa tak mampu nak jaga hari Jumaat? Pasal hampa tak mampu nak jaga hari Jumaat? Okey, kita akan tengok ya Allah apa jadi hari Jumaat untuk kita. Allahu Akbar kabir. Dan kita nak tengok macam mana Nabi Allah himpunkan sahabat-sahabat dia pada hari Jumaat. Dan hadis ni insya-Allah kita akan sambung sampai kalau diizinkan Allah Taala kita perhabiskan. Setakat sini dulu. Yang baik semua daripada Allah, salah dan silap daripada kita sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kifar dengan surat Allah. Subhanakallah, syada la ilaha illa